Dan hari ini kita nak bercakap soal isu radang mata bersama dengan Dr. Hisham Muhammad Zain, merupakan pensyarah kanan Jabatan Oftalmologi Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Selamat datang. Terima kasih. Terus saya tatap mata Doktor. Terus bila kita memandang seseorang tu memang akan terus pertama sekali akan memandang ke mata seseorang tu kan. Orang kata the eyes window to the soul. Betul. Dan kita nak bercakap tentang ini. Saya ringkas dahululah bercakap soal radang mata ni kan. Mungkin Doktor boleh tafsirkan dalam konteks perubatan itu sendiri, apakah situasi ataupun keadaan radang mata itu akan berlaku. Okey, terima kasih Ashraf dan Fasha. Okey, radang mata ni sebenarnya ialah satu kondisi yang di mana berlaku inflamasi ataupun pembekakan pada salah satu ataupun lebih struktur mata. So mata kita ni bulat, kecil je kan, tapi sebenarnya dia ada banyak lapisan mata. So jika berlaku keradangan, inflamasi, ia dipanggil radang mata lah. Okey. Itu jadi terus sebab banyak lapis lah, sebab saya tengok macam mata saya ni satu lapis je. Okey, dia sebenarnya bahasanya berlaku keadaan radang mata ni berpunca daripada apa dan daripada kesan dari sebab lapisan itu ada kan? Lapisan mana yang menjadikan punca berlakunya keradangan mata itu nampak ini perlu dirawat dengan segera? Okey, radang mata ni sebenarnya satu topik yang besar lah kalau kita nak bincang pasal radang mata. So radang mata ni boleh kita klasifikasikan mengikut berjangkit atau tak berjangkit, ataupun kita juga boleh klasifikasikan dia mengikut anatomi mata. Maksudnya konjungtiva, kornea. So konjungtiva tu ialah lapisan paling luar yang mata putih, depan dia ada lapisan yang transparent tu konjungtiva. Jadinya kalau tak berjangkit tu contohnya alahan, alergi, iritasi, okey, dan juga trauma atau cedera lah. So kalau yang berjangkit tu ialah jangkitan kuman lah, bakteria, virus ataupun kuman-kuman yang lain. Okey. Jadi sebenarnya ialah antara salah satu jenis radang mata yang paling biasa kita lihat adalah konjungtivitis lah, merah mata merah. Yang tu mungkin persepsi masyarakat bila nampak orang yang mata merah je terus kita menjadi takut dan panik, takut berjangkit. Rasa berjangkit. Daripada kecil saya kena macam tu kan. Kalau boleh kita tutup mata kalau mata merah tu kan. Betul. Jadi sebenarnya apakah yang menyebabkan konjungtivitis dan juga dia nak berjangkit tu, macam mana cara dia berjangkit sebenarnya? Adakah daripada pandangan saja bila tengok orang mata merah tu terus boleh berjangkit ke macam mana? Okey, dia sebenarnya konjungtivitis tu macam saya cakap tadi ialah radang di lapisan yang paling luar mata kita. So simptom dia ialah merah, sakit. Merah dan sakit. Okey, so tadi Fasha tanya boleh ke berjangkit melalui pandangan mata kan? Jawapannya ialah tidaklah. Okey, tidak. Mitos. Mitos, okey. Mitos untuk hari ini. Sebab kalau nanti kalau saya sakit mata, orang tengok dalam TV, kena berjangkit mata pula kat penonton kan. Jadinya cara dia berjangkit sebenarnya ialah melalui sentuhan lah. Contohnya saya sakit mata, saya gosok mata, tiba-tiba saya pergi salam Fasha. Jadinya Fasha dah salam saya, pergi pegang mata Fasha pula. Jadinya Fasha boleh dapat jangkitan mata tu. Selain daripada itu, sebab dia ada kuman, selalunya orang yang dapat konjungtivitis sebabkan virus atau bakteria ni, dia akan ada simptom lain. Contohnya demam, sesama dan batuk. Sebab virus yang sama lah. Jadinya bila macam saya sakit mata, saya batuk, terbatuk, droplets tu pergi pada Fasha atau Ashraf, boleh juga berjangkit virus yang sama dan boleh dapat konjungtivitis tersebutlah. Okey, baru saya tahu tu rupanya tak boleh. Jadinya kalau tisu lap kan tak bolehlah biar merata-rata, kena selalu basuh tangan macam itulah. Okey, itu salah satu faktor yang boleh berlakunya keradangan mata. Yang itu memang kita dapat rasalah sakit. Kita boleh rasa sakit mata ni, kemudian dijemakan dengan warna merah. Kadang-kadang kita kalau solat pula tu kan, kita sujud tu boleh terasa macam keluar biji mata tu kan. Tapi ada satu kes juga yang mana mata merah tapi kita tak rasa apa-apa pun. Adakah ianya perlu ditakuti? Sebab saya pernah alami. Okey, so mungkin itu disebabkan iritasi lah. Iritasi ataupun juga mungkin juga konjungtivitis tapi mild. So iritasi contohnya macam orang pakai contact lens ataupun pakai mascara atau eyeshadow kan. Sometimes benda asing tu termasuk dalam mata. Jadinya kita tak nampak dia tapi dia ada dalam mata kita, jadinya dia benda asing dalam mata, badan kita react buat dia dan dia mata kita radang lah. Dia tak biasa dengan benda tu. Jadinya dia akan jadi merah. Jadinya bila you pakai eye drops macam artificial tears ke, basuh-basuh sikit jadi okey kan. So itu mungkin iritasi lah. Tapi kalau konjungtivitis ni selalunya dia akan lagi merah, sakit, gatal, bertaik mata, macam tu. Ada juga situasi seperti tadi kan, saya
sebut bila mana berlaku mata merah tetapi tak rasa sakit dan dalam tempoh yang lama, bermula daripada sedikit saja di satu kawasan, kemudian dia merebak seolah-olah separuh daripada mata kita nampak betul-betul merah. Seolah-olah macam ada darah di dalam mata tu tapi tak rasa apa-apa. Adakah kita perlu takuti dalam situasi seperti ini? So saya rasa apa yang Ashraf maksudkan tu ialah subconjunctival hemorrhage. Maksudnya ialah pendarahan di bawah lapisan konjungtiva tu. Dia merah betul-betul, warna ni macam darah. Betul. Sebab dia memang adalah darah lah. Selalunya benda tu berlaku dia tak ada sakit langsung. Sebab merah dia macam takut tengok kan, tapi tak sakit langsung sebab dia hanyalah pendarahan kecil di belakang lapisan konjungtiva tu. Jadinya selalunya disebabkan oleh trauma ataupun kadang-kadang orang yang macam makan ubat cair darah kan, aspirin atau sebagainya, dia mungkin meneran kuat atau batuk kuat, sometimes saluran darah di konjungtiva tu pecah. Jadinya dia boleh berdarah lah dan dia tak ada simptom selain daripada merah dan dia akan hilang dalam masa 1-2 minggu sendirilah. Jadi itu tak bahayalah kalau berlaku seperti itu. Yalah, sebab kita risau betul mata tu kan merah seperti darah ada tapi tak baik-baik dah lakukan apa jua sekalipun boleh kata tapi tak ada rasa, rupanya dia akan baik dengan sendiri. Okey, daripada konteks seperti tersebut disebabkan trauma itu, selain daripada situasi trauma apa yang mungkin boleh menyebabkan berlaku situasi trauma? Sebagai contoh, adakah difahamkan kalau kita berada menaiki kapal terbang ada wujudnya tekanan, itu boleh menyebabkan trauma juga. Ada juga situasi dikatakan bahawasanya kalau kita berada di tempat yang terlalu panas sangat, maksudnya kita berbasikal di tengah-tengah hari, boleh menyebabkan trauma yang akhirnya boleh menyebabkan seperti tadi tu, bahagian mata tadi tu terputus, mungkin darah itu kita keluar kan, sampai to the extent yang kita risau tu, tapi tak rasa sakit. Bolehkah situasi ini berlaku? Dia trauma yang saya maksudkan ni ialah direct trauma lah sebenarnya. Selalu panas macam tu ataupun aircon direct to your face kan, dia selalunya dia tidak menyebabkan pendarahan tu, tapi dia menyebabkan mata kering. Mata kering ni boleh juga mata jadi merah yang lama. So maksudnya mata kering tu ialah air mata kita ni dia punya komposisi tu dah tak normal. Sepatutnya ada air, ada lemak dan ada lendir. Tapi bila dia kering, dia punya environment mata tu dah tak normal. Jadinya mata kita akan jadi merah lah. So selalunya macam terlalu panas, terlalu sejuk, terlalu kering udara akan menyebabkan mata kering. Jadi kalau dalam situasi macam tu apa yang perlu kita lakukan? Okey, sekiranya mata tu hanya merah, rasa macam perit-perit, rasa dry kan, dan tak ada simptom-simptom lain, tak ada kabur, tak ada apa-apa, dan selalunya kita nasihatkan pesakit untuk beli artificial tears. Pakai artificial tears tu ialah air mata tiruan. Air mata tiruan ni banyak jual di farmasi. Dia hanyalah kandungan cecair yang dia tak ada bahan pengawet lah. Selalunya kita minta pesakit beli yang tak ada bahan pengawet sebab dia lebih sama macam air mata kita. Jadinya macam replace lah air mata kita yang kurang berkualiti tu. Jadinya environment mata tu akan get better and pesakit akan rasa selesa lah. Okey, itu situasi yang kita boleh faham. Selain daripada itu juga, kita nak bercakap bagaimana tata cara kehidupan kita, khususnya memakai contact lens ni kan. Bagaimana cara yang baik untuk digunakan bagi mereka? Kita faham contact lens ni kadang-kadang digunakan because kerana kita dikabur pandangan, tak nak pakai cermin mata kan. Betul, dia tak nak pakai cermin mata. Tak nampak handsome nanti kan. Nak juga pakai contact lens kan. Mungkin kita boleh kongsikan penggunaan contact lens ini. Okey, contact lens ni sekarang memang macam famous lah kan. Dulu-dulu orang pakai contact lens untuk rabun, untuk tak nak pakai spek kan. Tapi sekarang dia adalah satu alat macam kosmetik pula. So macam walaupun dia tak rabun tapi mata nak nampak warna lain, pakai contact lens. Okey, contact lens ni kita boleh pakai sebenarnya, okey. Tapi dia ada cara-cara yang macam ni kita nak jaga bila kita pakai contact lens lah. So salah satunya ialah kat mana nak beli contact lens tu. Nombor satu, okay, kita kena beli tempat yang betul lah, maksudnya kedai farmasi ataupun kedai optometris. Kadang-kadang di pasar-pasar malam ada juga jual-jual contact lens kan. Kita khawatiri apa sos dia tu, dari mana kebersihan dia tu kan, kita tak pasti. Jadinya kalau boleh beli di tempat yang betul lah. Okey, jadinya lepas kita dah beli tu, cara pemakaian pula. Jadinya kita kena make sure nombor satu, kita kena jaga kebersihan tangan lah. Kebersihan tangan dan kebersihan contact lens tu sendiri. Kat mana kita simpan contact lens tu. Contact lens dia ada casing dia kan. Jadinya bila kita tanya orang, kat mana awak simpan contact lens? Oh, saya simpan dalam toilet sebab pakai dalam toilet. Itulah tempat paling kotor sekali, tapi kat situlah orang simpan contact lens selalunya. Jadinya tempat penyimpanan casing contact lens tu, solution dia kena make sure solution tu tak boleh expired lah. Kalau boleh beli yang botol kecil, jangan beli yang botol besar. Sebab selalu orang beli botol besar sebab jimat dan ada
ada promotion kan. Jadinya kita beli yang kecil-kecil supaya cepat habis. Jadinya kita buka yang baru. Okey. So lagi satu yang paling penting ialah berapa lama kita pakai contact lens tu. Jadinya kalau kita start kerja pagi, 8 jam kita dah kena buka contact lens. Itu paling maksimum. Yes. Paling maksimum. Yes. Sebab mata kornea kita ni, tempat kita letak contact lens tu, dia perlukan oksigen daripada environment kita. Jadinya bila kita tampal, oksigen tak dapat masuk. Jadinya mata akan boleh jadi radang ataupun inilah masalah-masalah lain lah. Okey, kita banyak lagi sebenarnya nak bertanya dengan Dr. Aisyah berkenaan dengan penjagaan mata dan juga jenis-jenis penyakit mata yang lainnya. Tapi sekarang kita nak berhenti untuk berehat sekejap. Kita akan kembali sekejap saja lagi. Dengan keharmonian yang ada pada kita kali ini, kita boleh lihat ekonomi kita bertambah baik berbanding dengan yang lepas. KDNP, GDP kita 8.9% merupakan yang terbaik, the best in Southeast Asia, yang terbaik di Asia Tenggara. Inflasi kita, inflation kita hanya 4.7% berbanding dengan Europe 10%, US 8.9% dan sebagainya. Inflation negara lain tinggi, kita masih mengawal. Kita mesti pastikan negara kita makmur, dan cara yang paling baik untuk memakmurkan negara adalah keharmonian yang ditunjukkan bersama kita, kesepakatan bersama kita, dan kita hidup sebagai satu keluarga besar, iaitu keluarga Malaysia. Baik, dari mata turun ke hati, mata yang cantik insya-Allah akan lebih lekat di hati. Lekat di hati, dekat di hati. Okey, sambung lagi doktor. Bercakap soal radang mata ini, pastinya kita nak tahu juga kesan kalau kita tidak merawat keradangan mata. Yalah, kadang-kadang kita ni macam alah sakit sekejap je. Lepas ni 2-3 hari baiklah ni kan. Dan kita pun mengambil jalan mudah, mengambil tadi air mata palsu tersebut, eye drop untuk sesarkan. Tapi rupa-rupanya tak baik-baik lagi. Jadi apakah kesan lebih buruk kalau kita tidak merawat dengan cepat? Okey. So macam saya cakap tadi, radang mata ni sebenarnya besar. Banyak jenis lah. So conjunctivitis tu ialah yang paling macam mild sekali lah kalau nak bagi tahu kan. Okey, so kalau conjunctivitis sahaja kita tak rawat, maksudnya tak pergi hospital, mungkin dia boleh baik sendiri. Sebab macam contoh kita batuk sesama lah, kita tak pergi doktor pun dia baik sendiri kan. Sebab dia virus yang sama, dia akan baik sendiri. Tapi conjunctivitis ni dia perlu dirawat sekiranya dia sudah menyebabkan kabur mata, sebab dia boleh menyebabkan inflamasi pada kornea pula. Kornea tu ialah tempat kita pakai contact lens tu lah. Jadinya bila conjunctivitis sudah merebak pada kornea, dia menyebabkan keratitis. So bila ada keratitis, penglihatan akan jadi kabur sikit. So ada certain virus yang boleh menyebabkan keratitis lah. So bila kabur tu, then you have to go to jumpa doktor mata lah. Jumpa doktor mata dan tengok apa sebenarnya masalah you ni. Okey, itu satu. Okay, kalau dia menyebabkan kabur mata. Dan kita kena tahu juga kadang-kadang mata yang sakit mata yang semakin teruk, semakin sakit, semakin merah, semakin kabur, mungkin dia bukan conjunctivitis. Sebab radang mata ni dia ada banyak. Okey, takut-takut sebenarnya dia adalah uveitis. Okey, uveitis tu ialah radang mata yang terkena pada lapisan tengah-tengah mata. Dipanggil macam mata hitam kita tu lah, iris, ciliary body dengan choroid lah kita panggil. Kalau tengok anatomi mata tu kita tahulah. So bila dapat uveitis ni, dia adalah lebih teruk. Symptoms dia bukan setakat merah dan sakit, dia akan ada kabur mata, ataupun sometimes patient kata dia tak kabur tapi saya nampak ada macam habuk-habuk terbang lah doktor. So yang tu kita panggil floaters. Okey. So floaters tu, bila ada simptom floaters dan patient tu silau terlebih, itu tanda-tanda uveitis. Jadinya bila ada uveitis, kita tak boleh treat sendiri, kita tak boleh pergi klinik beli ubat
pakai sendiri, treat sendiri tak boleh. Kena pergi jumpa doktor mata. Sebab uveitis ni dia ada banyak sebab dan dia boleh jadi teruk lah. Dia boleh disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun dia sebabkan oleh inflamasi badan kita sendiri, autoimmune disease ataupun genetic factor lah. Jadi kalau rawatan untuk uveitis tu adalah melalui ubat-ubatan ke macam mana? Ya, uveitis ni kita kena investigate dulu apa sebab uveitis ni. Sebab macam tadi saya kata, kita boleh bahagi kepada jangkitan ataupun tak berjangkit. Jika dia jangkitan kuman, contohnya TB pun boleh menyebabkan uveitis. Orang selalu ingat TB paru-paru, tapi TB ni dia boleh pergi pada mata kita tanpa pergi pada paru-paru. Jadinya kita panggil extrapulmonary TB. Maksudnya dia terus pergi mata. Jadinya kalau dia confirm TB, bila kita check, kita ambil kuman kita test untuk TB positif. So kita kena start ubat TB. Jika tak, dia akan berlarutan dan boleh menyebabkan kebutaan lah. Dan kuman-kuman lain, virus, herpes virus, boleh juga kuman kucing, toxoplasmosis kan. Sometimes ada pesakit datang, dia ada kucing kat rumah. Lepas tu tiba-tiba dia kata mata tak nampak lah doktor, dah seminggu. Bila kita check, kita suspect ni macam kuman kucing. Bila kita tanya ada kucing kat rumah? Ada. Kucing saya pun macam tak berapa sihat lah dalam sebulan ni. Mungkin kucing tu bawa kuman dan terkena pada dia lah, so masuk dalam mata gitu. Ini benda-benda yang kita tak pernah tahu ya, Ashraf. Dia masa kucing tadi, lepas ni kena cek kucing rumah ni. Okey, saya nak tanya juga sebab kadang-kadang kan macam doktor sebutkan tadi, kadang-kadang kita rasa macam ada nampak benda-benda dalam mata, kadang-kadang kita nampak bintik-bintik dalam mata. Adakah itu salah satu simptom keradangan mata atau macam mana? Okey, so benda yang kita nampak, benda asing dalam mata tu dia terbang-terbang tau. Dia terbang-terbang, selalu pasien akan kata, saya ingat macam ada nyamuk doktor, tapi macam bukan. Tak boleh tangkap. Sebab sebenarnya di dalam mata kita. Okey, jadinya memang tak boleh nak tangkap lah kan. Okey, so sebenarnya ialah dalam mata kita, bola mata kita ni dia ada cecair. Cecair dalam mata kita ni kita panggil vitreous. Okey, so vitreous ni dia adalah jelly dalam mata kita untuk tahan shock kalau ada apa-apa masalah lah. Okey, so bila kita mengalami radang, sel darah putih akan increase dekat dalam mata, akan bertambah. Jadi sel darah putih ni yang terbang-terbang dalam mata, itu yang kita nampak sebagai floaters. Okey, tapi orang-orang normal macam kita ni akan ada floaters juga kadang-kadang. Betul tak? Macam kadang-kadang kan, kenapa macam mana nampak benda tapi tiba-tiba hilang pula kan. So itu pun adalah floaters, tapi dia bukan disebabkan oleh radang mata. Dia disebabkan oleh jelly dalam mata kita tu. Bila kita dah berusia sikit ataupun orang yang dia rabun jauh, power dia tinggi, dia punya jelly dalam mata tu, vitreous tu boleh menjadi cair dengan cepat. Maksudnya sepatutnya kita macam umur 40 something baru vitreous tu start cair dan kita boleh selalu dapat floaters tu. Tapi macam contoh orang yang power tinggi, spek mata power tinggi, maksudnya bola mata dia panjang tau. Jadinya jelly itu akan cair dengan lebih cepat. Jadinya umur dia 30 something dia dah boleh nampak floaters. Yang ni bukan masalah besar, tapi sekiranya floaters ni increase, maksudnya mengganggu, semakin banyak dan mengganggu penglihatan mata, kena check. Sebab kita takut ada masalah lain pula, iaitu koyak urat mata, koyak retina, ataupun boleh progres kepada lekang urat mata retina lah. So floaters ni you mesti kena check. Tak boleh duduk rumah. Tak apalah sikit je nanti dia hilang kalau sendiri kata lah, dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, tak apa. Tapi kalau semakin teruk, maksudnya hari ni tiba-tiba ada sudden floaters, daripada tak ada tiba-tiba banyak. Dan mengganggu penglihatan mata you terasa terganggu. You kena pergi cek mata. Okey. Ini satu perkara yang cukup menarik, satu perkara yang kadang-kadang kita anggap sebagai remeh, tetapi itu barangkali boleh menyebabkan komplikasi lebih buruk. Dan pastinya kita nak bercakap tentang bagaimana untuk dapatkan mata yang sihat. Kerana kata orang kalau nampak warna putih tu cantik, bersih, adakah pertama soalan saya, adakah itu mata sihat? Kedua, kalau tak ada dalam keadaan tersebut, adakah maksudnya kita tak sihat, mata kita tak sihat? Macam sebagai contoh, dekat mata tu nampak urat-urat merah tu kan, adakah kita ada kuning-kuning sikit, kuning sikit mata, adakah itu tadi mata kita tak sihat? Dan bagaimana sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan mata kita dalam keadaan yang sihat? Apakah perkara yang perlu kita lakukan? Okey, mata yang sihat ni bukanlah kita tengok warna dia. Sebab kadang-kadang dia genetic factor. Macam contoh genetic factor. Sometimes kalau
orang mungkin Indian kan, you tengok mata putih dia macam ada banyak bintik-bintik hitam. Itu pigments. Okay, it can be normal. Okay, and then mungkin kuning-kuning sikit tu biasa. As long as itu biasa untuk dia dan dia benda tu tak menjadi lagi teruk. Okay, contoh mata merah. Sometimes ada orang dia boleh nampak saluran darah tu dekat mata. Ada orang mungkin dia punya saluran darah more prominent. Tapi kalau macam itu memang biasa untuk dia, then tak apa. Tapi kalau mata dia semakin merah, itu tak normal lah, tak sihat lah untuk dia. Okay. Kalau dalam situasi macam tu lah, bila kita nak bercakap pasal penjagaan mata tu sendiri, pemeriksaan mata, mungkin ramai yang jarang atau tak pernah menjalankan pemeriksaan mata. Berapa kerap patutnya kita jalankan pemeriksaan mata? Kita nak cakap berapa kerap macam ikut jadual waktu tu tak adalah. Okey, tapi disarankan kalau kita berumur 40 tahun ke atas, kita mesti dah kena cek mata lah. Sebab ada juga contohnya penyakit yang tak ada simptoms. Maksudnya contoh penyakit glaukoma, dia tak ada simptoms. Maksudnya peringkat awal tak ada apa-apa. Dia kata mata normal je, tapi bila jumpa doktor, tiba-tiba doktor awak dah ada glaukoma ni. Tu ialah dia tak ada simptoms, tapi bila dah late, dah teruk, baru dia akan tak nampak lah. Tu dia tak ada merah, tak ada sakit, tak ada apa. Okey, so 40 tahun ke atas, kita punya risiko tu ada untuk dapat glaukoma tu adalah semakin tinggi lah. Okey, lagi satu, contohnya macam orang kencing manis. Orang kencing manis dia mesti mendapatkan paling kurang setahun sekali pemeriksaan mata. Sebab ini paling penting. Sekarang population kat Malaysia kencing manis tu sangat rampant lah. Sangat ramai orang dapat kencing manis. Tapi mereka tak ada pengetahuan di mana kencing manis tu sebenarnya dia boleh affect mata kita. Sometimes dia dah tak nampak kan. Jadinya dia ingat rabun lah, makcik rabun lah nak pergi cek mata. Tapi sebenarnya bukan sebabkan rabun, katarak ke apa. Tapi sebabkan kencing manis dah teruk kat mata. Jadinya orang kencing manis paling penting kena cek mata lah. Setahun sekali paling kurang. Nasihat seorang doktor kepada anda yang mungkin masalah ini menganggap bahawa kencing manis tu mungkin dekat pakai ubat cukup dah. Tapi rupanya mata juga memainkan peran penting dan perlu buat pemeriksaan. Pastinya juga nak bercakap soal mata yang sihat ini, kalau macam badan yang sihat kena senam selalu kan. Mata ni dia senam mata tu tak nak bagi dia mata nampak sihat, ataupun pemakanan tertentu supaya mata kita tu cantik je dan kita tak mulai masalah-masalah berkaitan tentang mata ini. Mata cantik tu subjektif lah kan. Okay. Tapi mata yang sihat tu, kalau kita nak cakap kalau tak ada penyakit mata tu sihat lah, insya-Allah. Mata actually kalau kita cakap orang yang rabun tu bukan mata dia sakit sebenarnya, memang mata dia originally macam tu. So dia Allah ciptakan dia, matanya memang bola matanya panjang dan dia ada power mata dia. Tu bukan mata yang sakit lah. Okay. Jadinya macam mana nak mata sihat ni ialah of course macam sekarang kita banyak guna gadget semua kan. Gadget ni untuk kanak-kanak kita risau sikit, sebab kita risau bila dia terlalu banyak sangat guna gadget untuk near work, maksudnya guna jarak dekat terlalu lama, dia boleh menyebabkan kanak-kanak tu dapat rabun. Tapi kalau orang yang dah besar macam kita ni kan, kita punya bola mata dah stop memanjang, dah tak memanjang lagi. Jadinya power spek mata kita tu tak adalah bertambah sangat. Okey, tapi apa yang jadi pada kita kalau kita asyik tengok komputer, asyik tengok gadget. So nombor satu yang akan terjadi ialah dry eyes lah. Penat, mata kita penat. Sebab bila mata kita sebenarnya Allah jadikan kita ni automatik akan blink. Sebab mata kita bila macam viper tau, kita ada air mata kan, mata kita blink untuk ratakan air mata tu supaya mata kita semua lembab. Macam saya lah, saya kuat blink. Semua. Bercakap pun blink 10 kali, 20 kali. Bagus kan? Tapi bila kita terlalu fokus pada benda, kita macam mata kita terlupa nak blink. Jadinya kita fokus lama kan? Jadinya tak blink, mata kita jadi kering. Jadinya lepas bila terlalu kering, kita boleh jadi macam tak nampak sangat. Tapi bila kelip-kelip mata, baik balik doktor. Tapi bila saya baca banyak, jadi kabur balik. Jadinya itu simptom kering mata lah. Boleh senaman yang boleh lakukan blink mata lah. Blink mata ataupun lepas you banyak guna near work, you kena rehatkan mata you untuk pandang jauh.
Menarik perbincang hari. Betul. Saya soal rasa mata. tak cukup lagi nak berbincang pasal kesihatan mata dan juga penjagaan mata. Tapi apa pun kita ucapkan terima kasih Dr. Aisyah Muhammad Zain, pensyarah kanan Jabatan Oftalmologi dari Fakulti Perubatan UKM. Jadi kepada anda semua di luar sana tu, jagalah mata anda elok-elok. Ya, anugerah Allah yang tidak terdilai. Dan selepas ini Betul. kita nak bercerita juga tentang apakah yang menarik untuk dilakukan bersama dengan hari Jumaat ini. Jangan ke mana-mana. Apa khabar kembali selepas ini.